Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan kami, Jom Tanya Doktor. Saya Dr. Nurliana Khairuddin, pegawai perubatan dari Jabatan Health Screening KPJ Rawang. Hari ini bersama kami ialah Dr. Abdul Wahab, pakar jantung kami dari Hospital Rawang. Dr. Wahab, welcome. Thank you, Dr. Diana. Assalamualaikum, selamat petang. Dr. Wahab telah bersama KPJ Rawang dan menjadi doktor pakar jantung lebih dari 10 tahun. Jadi, hari ini kita ada topik yang amat istimewa. Kita akan membincangkan topik masalah sakit jantung atau ischemic heart disease. Tahukah anda masalah sakit jantung adalah penyebab kematian yang paling tinggi di Malaysia jika dibandingkan dengan masalah-masalah kronik lain dan juga masalah kemalangan jalan raya? Jadi hari ini kita akan membincangkan dengan lebih mendalam. Dr. Wahab, apakah simptom-simptom seseorang itu mempunyai masalah sakit jantung? Okey, Dr. Diana, sebagaimana yang kita tahu, penyakit jantung adalah pembunuh utama masyarakat di Malaysia. Okey, dan salah satu tanda utama dia ialah pesakit akan merasa sakit dada. Sama ada sakit dada tu macam tersangat berat kat dada atau mengimpit dada, ataupun susah bernafas. Kadang-kadang pesakit rasa pening, nak pengsan apa. Okey, ramai pesakit ini akan mengidap tanda-tanda yang kita panggil tipikal, tanda-tanda yang tipikal. Contohnya sakit dada macam saya katakan tadi. Tapi kadang-kadang ada pesakit yang datang disebabkan oleh tanda-tanda yang kita panggil tak tipikal, macam susah bernafas, sakit tekak, sakit bahu ataupun debar-debar. Kadang-kadang pesakit rasa nak pitah. So ini adalah simptom-simptom yang tak tipikal sangat. Ya, tak tipikal. I see. Alright. Apakah risiko-risiko untuk seseorang itu mendapat sakit jantung, atau golongan apakah yang lebih perlu berprihatin terhadap? Kebanyakan pesakit ni yang mengidap sakit jantung ni mempunyai risiko-risiko tertentu. Okey, kebanyakan risiko yang biasa ialah contohnya kencing manis, darah tinggi ataupun kolesterol yang tinggi. Tetapi kebanyakan pesakit yang mengidap sakit jantung di kalangan golongan muda adalah disebabkan mereka mengamalkan cara hidup yang kurang sihat. Contohnya merokok, kurang exercise, selain stres kerja yang berlebihan. Tetapi di kalangan pesakit jantung yang muda, kebanyakan risiko utama ialah merokok, selain macam saya katakan tadi, pesakit yang ada kencing manis atau darah tinggi yang tidak terkawal. Okey, so lifestyle yang tidak sihat, merokok, obesiti, semua meninggikan risiko seseorang itu. Betul. Alright, sekiranya seseorang itu mempunyai simptom-simptom, sakit jantung ke, susah nak nafas ke, apa yang perlu mereka buat? Okey, sebaik-baiknya jika pesakit itu merasa ada tanda-tanda serangan sakit jantung seperti yang saya katakan tadi, adalah dinasihatkan untuk pesakit datang secepat mungkin ke kecemasan atau ke hospital yang mempunyai perkhidmatan pakar jantung. Okey, dan datang kalau boleh secepat mungkin ke jabatan kecemasan supaya doktor di kecemasan atau pakar jantung boleh membuat pemeriksaan secepat yang mungkin. Okey, sebab kalau pesakit ada mengidap serangan sakit jantung, adalah sangat penting untuk pesakit itu mendapat rawatan secepat mungkin. Kalau pesakit mendapat rawatan secepat yang mungkin, serangan sakit jantung itu akan dapat dirawat secepat mungkin dan mengurangkan risiko komplikasi ataupun risiko kematian terhadap pesakit tersebut. I see. So setelah dia datang ke hospital, apakah rawatan yang
dilakukan untuk pesakit-pesakit sebegini? Biasa pesakit-pesakit ini akan datang ke Jabatan Kecemasan. Di sana biasa frontliner, contohnya pakar medical, pegawai perubatan first dan staff nurse akan membuat ujian kita panggil ECG atau electrocardiogram. Dan kadang-kadang kita akan menghantar beberapa ujian darah, terutama kadar enzim. Dan dalam masa yang sama, doktor pakar juga akan datang untuk melihat pesakit dan membuat pemeriksaan atau terhadap keadaan pesakit tersebut. Dari berpandukan kepada keadaan pesakit masa itu, pemeriksaan dan juga ECG, doktor pakar boleh menentukan sama ada pesakit ini mendapat serangan sakit jantung yang mengejut atau yang kuat, ataupun kita panggil minor heart attack. Okey, selepas pesakit itu disahkan mengidap serangan jantung, pesakit akan dinasihatkan untuk menjalani primary coronary angiogram, di mana pesakit akan dibawa secepat mungkin ke cath lab, dan dari sana primary angiogram akan dilakukan secepat mungkin. Adalah sangat penting untuk kita membuat primary coronary angiogram ni secepat mungkin untuk doktor pakar membuka salur darah yang tersumbat tersebut secepat mungkin. Okey. Lagi awal kita buka salur darah yang tersumbat tu, lagi elok pesakit punya pemulihan untuk serangan sakit jantung tersebut. So primary coronary angiogram ni Dr. Haq, procedure dia lama ke? Is it simple procedure ke? Amat rumit procedure? Okay, primary coronary angiogram ni is just a procedure, bukan kita panggil major operation. Okay. Biasanya kita akan memasukkan satu tube yang kecil melalui salur darah di tangan kanan, dan tube ni akan terus ke salur darah jantung, and then dari situ kita akan inject kita panggil dye atau kontras, dan kita menampak salur darah jantung. Biasanya kalau pesakit itu mendapat serangan sakit jantung, salah satu salur darah itu akan 100% tersumbat. So apa yang doktor pakar jantung buat, dia akan doktor tersebut akan memasukkan kita panggil wire, and then kita kadang-kadang kita akan sedut salur darah tersumbat, sebab salur darah yang tersumbat tu biasa mengandungi darah beku. So kita boleh sedut salur darah tu, darah beku tersebut, dan selepas tu kita akan memasukkan satu stent, kita panggil stent yang berubat, kita panggil drug eluting stent, supaya salur darah tersebut terbuka dengan elok. Okay. Untuk saluran darah yang lebih elok lah. Ya. Kadang-kadang bergantung kepada keadaan pesakit. Kalau keadaan pesakit tersebut stabil, biasanya prosedur ini boleh dilakukan dalam masa tak sampai sejam. Sejam je? Tak sampai. Tak sampai. Kalau keadaan pesakit itu tak stabil, memerlukan bantuan pernafasan, biasa kita akan memanggil pakar perubatan bius untuk membantu kita dalam prosedur tersebut. And dalam worst case scenario, pesakit tersebut mungkin perlu bantuan pernafasan masa itu. Tapi yang ni biasanya keadaan pesakit yang teruk, very unstable. So ikut keadaan, mungkin benda itu 1 jam, mungkin lebih invasive, mungkin lebih lama lah. Alright, okay. Sekiranya seseorang itu telah menjalankan prosedur coronary intervention angiogram ni, Dr. Haq, apakah yang perlu dia jaga-jaga sekiranya dia sudah discharge balik rumah dalam jangka masa pendek dan juga penjagaan dalam masa jangka panjang? Okey. Selepas pesakit mendapat serangan sakit jantung dan kita panggil angiogram, angioplasty means kita ada buka dan letak stent tersebut, adalah penting untuk pesakit mengikuti nasihat-nasihat yang kita berikan. Terutama ubat caikan darah yang kita bagi, pesakit kena makan mengikut peraturan yang
nasihatkan. Kedua, apa-apa risiko yang menyebabkan pesakit mendapat serangan sakit jantung, kita kena address. Merokok kena berhenti. Kalau ada kencing manis, darah tinggi semua, penyakit ni kena dikawal dengan baik, sama ada melalui pemakanan dan ubat-ubatan. Yang ketiga, pesakit mestilah mengikut kita panggil rawatan susulan yang telah ditentukan semasa pesakit discharge. Okay. Sangat penting untuk pesakit kalau boleh mengikut rancangan-rancangan ataupun nasihat-nasihat yang telah diberikan semasa pesakit dimasukkan ke ward dan semasa pesakit mengikuti program follow-up di klinik. So penjagaan lepas tu akan bersambung sepanjang supaya kita tidak mendapat second heart attack lah. Possible, Dr. Wahab? Itu definitely. Sebab once dah ada serangan sakit jantung ni, tujuan kita sebagai pakar jantung, kita nak mengurangkan risiko serangan kedua, ketiga. So ubat-ubatan ada sangat penting. Kita akan buat risk assessment untuk mengurangkan risiko-risiko supaya pesakit ni akan risiko mengenai serangan sakit jantung yang berulang ni akan dikurangkan. So follow up tu memang sangat penting. And usually kita akan bagi regular interval follow up. Sebab kita takut kadang-kadang dah habis angio, lepas tu semua macam okey dah lesak. Lesak. Tak ambil ubat. Itu yang masalah dia. Itu yang kita. So kadang-kadang pesakit lepas discharge 2-3 bulan datang follow up, masa tu dia ikut betul-betul, so dah sihat, lepas tu dah lesak. Tak datang balik. Tak datang. Setahun dua datang balik cerita yang sama. So ini yang kita cuba elakkan. Kalau boleh pesakit mengikut apa yang kita rancangkan, kita nasihatkan dan mengambil ubat-ubatan yang kita canangkan. Okay, sebab sangat penting untuk mengelakkan serangan sakit jantung yang berulang. Okay. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Dr. Wahab untuk sesi yang sangat informatif itu. Ada tak Dr. Wahab nak nasihat para penonton kita selain dari follow up, makan, stop smoking, anything else, Dr. Wahab? Okay, just to summarize everything. Untuk pesakit yang mengidap atau mempunyai gejala-gejala sakit jantung, saya nasihatkan datang ke hospital yang terdekat yang mempunyai kepakaran pakar jantung dan mendapatkan nasihat-nasihat ataupun rawatan yang secepat mungkin supaya kita boleh merawat serangan sakit jantung secepat mungkin untuk mengurangkan risiko atau komplikasi serangan sakit jantung tersebut. Dan paling utama kita kalau boleh kita mengurangkan risiko kematian. Okey, selain ubat-ubatan yang kita telah cadangkan. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Wahab. Terima kasih Dr. Sempena World Heart Day, kita ada satu quiz. So, sesiapa yang menjawab quiz ini dengan betul boleh memenangi hadiah yang sangat istimewa. So, soalan dia ialah, Dr. Wahab, apakah simptom-simptom seseorang itu mempunyai masalah sakit jantung? Okey, Dr. Wahab, soalan tu. Alright, okay. So, itu saja pada hari ini, Dr. Wahab, sesi kita. Sila like Facebook kami, KPJ Rawang Official. YouTube channel kami, KPJ Rawang Official juga. Sila follow, sila subscribe. Dan juga Instagram kami, @KPJ Rawang. Saya Dr. Nurliana Khairuddin. Sekian.